isu orang transgender yang pergi ke Mekah. Benda ni tuan-tuan, pertama sekali mufti-mufti perlu segera mengeluarkan pandangan ataupun fatwa yang jelas mengenai isu ini. Sebab dah saya tengok dalam laman sosial dah terlalu banyak dah pakat menjawab. Jadi makin mengelirukan pula. Seorang kata A, seorang kata B. Jadi saya bersependapat. Semalam pun saya bincang dengan Ustaz Somad benda yang sama juga. Sebab saya tak bincangkan perkara ini, Ustaz Somad pun tak bincangkan perkara ini dalam laman sosial mereka. Sebab bukan apa tuan-tuan, sebab kita sekarang ni tak tahu isu yang sebenar. Dia ada 3 makhluk ni yang Allah jadikan manusia ni. Pertama, zakarun. Man kana lahu zakarun fahuwa muzakkarun. Siapa yang ada kemaluan lelaki maka dia lelaki. Wa man kana lahu unsa fahuwa muannasun. Dia kalau katakan dia ni ada kemaluan perempuan, dia perempuan. Wa man kana lahu zakarun wa unsa. Kalau dia ada 2, maka dia panggil khunsa muskil. Dia 3 je. Lelaki, perempuan dan khunsa muskil. Khunsa muskil ni dia dua-dua ada. Atas ada, bawah ada. Dengan izin. Kalau yang 1, 2 ni jelas. Pergi umrah, buat cara lelaki kalau dia lelaki, buat cara perempuan kalau dia perempuan. Nombor 3 ni, golongan transgender yang ada 2 kemaluan ini, apa perlu dia buat? Pertama sekali yang dia kena buat, dia kena tunggu sampai dia balik. 1. Nombor 2, kena tunggu sampai dia betul-betul yakin dan pasti yang dia mirip untuk menjadi lelaki atau perempuan. Dia diberikan, dia panggil, kalau dalam bab harta ni pun dia panggil mauquf. Kalau ada anak 2 yang macam ni, ada 2 kemaluan, harta tak boleh dibahagi-bahagikan sehinggalah dia confirm lelaki atau perempuan. Dia tak boleh bagi ikut sama rata, ikut sedap nak bagi, tak boleh. Tu nombor 2. Di mana dia kena confirmkan sampai masa lepas balik dia boleh buat pilihan. 2. Nombor 3, dia kena jumpa dengan doktor-doktor pakar. Dia tak boleh buat senyap-senyap begitu. Selagi saya tak nak, tapi saya tahu saya perempuan, tak boleh. Sebab ia akan menimbulkan fitnah. Dan dia pula membawa benda ini sampai dalam laman sosial, habis negara Arab semua tahu. Jadi tuan-tuan dan puan, mendatangkan fitnah pula. Silat bulan, saya dapat maklum semalam daripada seorang Datuk Seri. Dia kata Arab Saudi batalkan pula visa pelancong. Jadi masalah pula ni. Jadi dah mengganggu habis kerja orang lain, hak orang lain dan sebagainya. Maka dia patut, dan bukan patut tadi, wajib jumpa siapa? Jumpa doktor-doktor pakar untuk mengesahkan dia ni lelaki atau perempuan. Bila doktor pakar sah, barulah dia pergi ke Jabatan Pendaftaran Negara. Dia akan jumpa dengan mufti. Dia punya tu, doktor pakar dah sahkan, baru doktor pakar akan buat surat, hantar ke Jabatan Mufti. Jabatan Mufti menyokong. Lepas tu baru bawa 2 benda tu, dokumen itu ke Jabatan Pendaftaran Negara, baru boleh tukar. Dia akan ada lagi lah sumpah, angkat sumpah apa semua, ada lah dia punya proses dia. Cumanya tuan-tuan dan puan, bagi mereka yang dia ni, okey, contoh dia ni perempuan, lelaki, tetapi memang dia dah keluar period, lepas tu dah jadi perempuan betul, tubuh dia memang perempuan, dan yang aktif adalah milik kewanitaan dia, yang lelaki tak aktif. So dia nak pergi umrah, dia boleh pakai, dia boleh guna apa yang dia inginkan. Cuma sekarang ni akan bawa fitnah dia bila berada di Mekah. Sebab dalam IC ada dia lelaki, kan, lelaki. Maka dalam isu ini tawakuf lebih aula. Dia kena stop daripada menunaikan ibadah umrah atau haji, tunggu dulu sampai dia selesaikan isu jantina dia. Barulah tak timbul fitnah. Inilah melibatkan negara dengan negara, betul tak? So kalau dia nak pergi, dia kena confirm dulu dia ni lelaki ke perempuan. Dah keluar tukar dalam IC, dah dia tu perempuan, barulah jadi perempuan. So yakinlah dia pergi pakai baju perempuan ke, dia punya had, dia punya pakai ihram pun kita tahu. Perempuan ihram dia semua anggota tubuh kecuali muka dan pergelangan tangan. Lelaki tak boleh tutup, tak boleh pakai tak boleh pakai kain. Ini dia ihram dalam keadaan pakai. Itu jadi masalah. Jadi oleh sebab itu mufti-mufti kena keluarkan kenyataan dengan jelas. 1. Nombor 2,
saya rasa sudah sampai masa mufti-mufti memberi saranan kepada pihak berkuasa untuk mengarahkan golongan ini membuat apa? Cek ataupun dia panggil buat apa? Bukan rawatan. Dia panggil apa? Pemeriksaan. Buat pemeriksaan secara wajib. Pergi cek awak ni lelaki ke perempuan. Kalau lelaki, jadi lelaki. Kalau perempuan, jadi perempuan. Kalau tak nak ikut juga, boleh ambil tindakan yang ketiga. Apa dia? Kita kurung golongan ini dan selesaikan masalah dia sampai dia sihat. Dia ni kira macam orang berpenyakit lah. Ya. Walaupun dia dah buang, sekarang ni doktor dia boleh kenal orang yang betul-betul perempuan atau dia ni asal lelaki, dia pergi potong, dia buat yang perempuan. Sekarang ni dah ada lah kat Thailand. Doktor perubatan ni dia masuk, dia boleh buat cek. Dia cek, oh dia kata ini bukan original. Awak dalam organ dalaman ni semua lelaki. Tengok cek hormon, awak lelaki. Maka dia akan jadi lelaki walaupun awak dah potong semua. Sebab kita orang ada buat kajian. Pelajar saya masters buat jadi dapat best student. Masters dia buat kajian tentang fiqh dan sains perubatan. Cuma tak boleh nak sebut dia punya kajian tu sebab dia kaji orang dalam hospital. So benda tu rahsia. Cuma nak bagi tahu, doktor boleh cek. Tengok dia punya hormon, dapat cek dia ni lelaki, banyak lelaki ataupun perempuan. Nombor dua, ni dalaman ni yang boleh buang kemaluan lelaki ni, dalaman dia tu hampir 80% adalah perempuan, dengan rahimnya, dengan apa nama, boleh periodnya, macam-macam. Kalau yang dia tukar-tukar tu dia lain. Dia boleh kenal, ini tak, awak ni dalam perut semua lelaki, cuma kemaluan perempuan. Macam mana boleh jadi begini? Cek punya cek, dia akan cek. Rupanya kau ni asal lelaki, kau pergi bubuh ni tak original. Bang, barang tak original boleh kenal lah bang. Itu tak ada masalah. Itu dia punya pasal. Kalau katakan dia lelaki, dia pergi buang kemaluan lelaki, dia nak ihram macam mana ustaz? Dia punya dada dia besar, dia enyet. Itu bukan masalah kita. Masalah dia yang pergi tukar siapa suruh? Satu. Nombor dua, kenapa yang pergi injek sampai naik buah dada tu? Dua. Nombor tiga, sekarang ni kalau kamu nak betul-betul nak buat umrah, nak buat haji, kena ihram macam orang lelaki. Macam mana dada dia ustaz? Tutup lah. Baru ni masa dia pergi umrah, dia ni maknya pergi umrah dekat sana, memang dia punya ni ihram tutup bahu ni lah, tak nampak lah. Dia tak pakai coli, dia tutup je tu. Jadi kita suruh dia beli yang besar. So bila orang tanya, ustaz macam mana dalam dia, jangan tanyalah. Kita yang jemaah sihat ni tanya apa? Tutup sini bahagian. Tak payahlah dia nak buka separuh bagi nampak bahu, jangan. Jadi benda lain pula. Jadi kita suruh dia tutup macam biasa, tapi kain ihram, bukannya telekung. Yang sekarang berlaku telekung tu yang bahaya tu. Jadi dalam hal ni tuan-tuan, saya nak komen lebih-lebih saya tak berani. Saya tak tahu macam mana, apa yang ada dalam tubuh dia tu. Yang boleh tentukan, pertama mufti-mufti, yang kedua doktor-doktor pakar, yang nombor tiga pihak berwajib lah. Kita nak komen lebih-lebih tak berani juga. Kan silap bulan bila komen tengok lah, betul dia khunsa muskil, wabillahi taufik, nak minta maaf. Lebih baik kita berhati-hati. Sekarang ni saya serahkan kepada mufti-mufti lah untuk keluar kenyataan. So mufti kena yang paling berautoriti untuk keluar fatwa. Saya lebih selamat, saya tak mau tanggung dosa nanti kan saya bagi fatwa yang salah hari, saya kena minta maaf. Saya pun tak tahu mati ke bila, kan mati dulu baru benda tu declare. Tengok-tengok tak betul. Apa? Menteri Agama. Tak apalah, biar menteri dia menteri, dia memang layak untuk bising. Biar dia keluarkan kenyataan apa. Tu pun dia serah kepada pihak berwajib juga. Mufti-mufti kena keluarkan kenyataan biar nampaklah benda ni. Jadi isu sekarang ni bukan isu negara dah, dia dah melibatkan negara luar. Sekarang ni negara luar pun dah bising dah. Perempuan, lelaki masuk dalam kawasan, bagi dia lelaki lah, sebab dalam IC
dalam pasport dan juga dalam visa adalah lelaki. Masalah. Semua tu masalah. Jadi saya rasa biar pihak berwajib mengeluarkan kerajaan. Tapi hukumnya tak haram lah. Saya tidak mengatakan bahawa apa yang dia buat tu betul, tetapi nak bagi tahu pihak berwajib perlu segera mengeluarkan arahan macam yang kami bincang untuk memastikan benda itu selamat. Saya khawatir akan jadi presiden kes. Lepas ni semua orang pakai buat macam tu. Bahayalah datang dari Kuala Lumpur pakai baju jubah, pakai kurta, sampai kat sana pakai telekung. Sudah. Masalah ni kafarah dia punya haji, dia punya umrah, dia haji dia macam mana, semua tu banyak benda yang akan terkesan jika dia tu bukan perempuan. Na'udzubillah. Itu sebabnya Allah laknat golongan ni, tuan-tuan. Golongan nak bertukar daripada lelaki jadi perempuan, perempuan jadi lelaki, semua golongan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan mukhannasin. La haula wala quwwata illa billah.